Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sambung untuk topik yang seterusnya, iaitu deep foundations. First of all, what is the function of the deep foundations? The function is to transfer building load far below soil surface. Ini adalah dia punya fungsi asas dalam tadi adalah untuk transfer load jauh ke bawah tanah. Okey, yang pertama, untuk deep foundation ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu drilled pier or caisson. Yang mana under drilled pier or caisson ni dia ada jenis friction, yang kedua ada jenis end bearing, yang ketiga ada bellet, dan yang keempat ada socketed. So yang kedua, kategori yang kedua adalah pie. Pie dia ada dua jenis, iaitu friction dan juga end bearing. Right? Okey, deep foundation drilled pier caisson. Okey, ini adalah untuk contoh drilled pier caisson. So kat sini nampak ni dia korek untuk masukkan caisson. Okey, kemudian dia akan masukkan dia punya reinforcement kat sini. Okey, ini adalah jenis drilled pier caisson, right? Okey, kemudian drilled pier caisson untuk jenis friction. Okey, ini adalah jenis friction between pie and soil. Kat sini ni pie, kemudian dia ada friction. Friction di antara pie dan juga tanah. Kemudian kat bawah ni drilled shaft filled with concrete. Alright. Okey, kemudian deep foundation drilled pier caisson juga kat sini dia dah ni. Nampak kat sini. Okey, kat sini dia ada ni, dia punya caisson, ini dia punya acuan untuk mengelak daripada apabila dia gali lubang itu untuk kita tanam pie, untuk kita concrete pie tadi. So dia akan letak caisson tu untuk mengelakkan daripada tanah itu tertimbus balik lubang tersebut. So dia akan pasang caisson. Caisson ini adalah salah satu box daripada steel. Setelah kita gali, kita akan masukkan caisson, kemudian kita akan masukkan reinforcement dan kita akan concrete. Bila kita concrete, okey, kita akan tarik balik caisson itu keluar. Okey, semasa concrete berlaku. Okey, okey, nampak kat sini dia tengah concrete. Okey, apabila dia concrete, okey, kemudian dia akan tarik. Okey, semasa konkrit dah penuh sedikit, dia akan naik ke atas sikit, tarik sedikit. Okey, sehinggalah penuh. Okey. So ini dia punya pier or caisson. Okey, pier cap. Selepas dah siap tadi, dia akan buat pier cap. Okey, dia akan konkrit untuk dia punya cap. Okey, ini adalah jenis bellet pier ataupun caisson. So bellet pier ni maknanya dekat bawah ni ada macam bentuk bell. Bawah ni ada bentuk macam bell. Okey, pier caisson untuk yang bell pier caisson ini, dia punya kekuatannya adalah end bearing. Kekuatannya adalah di bawah ini, iaitu bearing pressure under bell. Okey, dekat sini dia kekuatannya dekat hujung, itu end bearing. Okey. Okay, drilled shaft and bell filled with concrete. So dia akan isilah. Okay, dia akan isi dengan concrete untuk drilled shaft kat sini. Okay, deep foundation driven pie. So ini adalah untuk pie yang okay, driven pie ni maksudnya kita akan driven pie tadi ke dalam tanah. Maknanya pie tadi dah siap daripada kilang. So kita akan driven pie tadi di site, okay, menggunakan mesin piling, masukkan ke dalam tanah. So driven pie, so dia ada kat sini pie cap lah. Biasanya driven pie ni dia ada group pie lah. So apabila dah siap group tu, kita akan groupkan pie tadi dengan menggunakan pie cap. So okay, ini dia punya flow slab. Okay, ini dia punya column. Okay, ini adalah driven pie, type of the pie cap. Dia ada dia punya cluster, typical cluster. Okay, biasanya dia ada yang 2 pie cluster, 3 pie cluster, 4 pie cluster dan juga 9 pie cluster.
Ini adalah typical untuk pie cap Okay, ini type of the pie. Ini cased pie, ini uncased pie. Okay, so dia ada beberapa jenis. Okay, untuk method ini adalah method untuk dia method untuk driven Yang pertama mandrel driven. Okay, yang pertama ni menggunakan mandrel driven, yang kedua menggunakan driven from top of the tube. Okay, yang kedua ni dia akan driven start daripada atas. Okay, daripada tube. Yang ketiga driven from the bottom of the tube. Nombor 3 Nombor 3 ni driven, yang atas ni maksudnya yang jenis 3 ni daripada atas dia hentak sampai ke bawah, baru dia akan driven. Okey. Okey, yang keempat ni menggunakan jet. Yang keempat menggunakan jet. So yang ini jet lah, sebab disebabkan oleh hujungnya tajam, so kita boleh jet saja. So tanpa kita mengorek tanah, just kita jet pie ni masuk ke dalam tanah. Untuk jenis ini dia boleh menggunakan keempat-empat method Untuk jenis pie yang macam ni, kita boleh menggunakan sama ada mandrel driven, sama ada kita menggunakan driven from the top, ataupun driven from the bottom, ataupun jet. Okey. Manakala untuk uncased, so uncased ini dia menggunakan method yang pertama, iaitu main driven pie. Okey, yang ini menggunakan method yang kedua. Okey, driven from top. Okey, daripada atas dia akan driven sampailah ke bawah. Right. Uncased ni dia tidak ada caption lah ini, sebab tu bentuknya tidak berapa okey, sebab ni dia tidak ada caption sebab ini adalah uncased. Ini cased pie. Okey, pie. So kat sini dia ada, ini kita panggil dia sebagai pie cap. So ini adalah dia punya pie. Ini adalah incompetent soil, tanah yang tidak competent. So ini bedrock. Okey, bedrock, tanah yang competent lah kat sini. So ini dia ada crushed stone. Okey, kat sini dia ada floor slab dan juga column. So untuk pie ni dia ada beberapa jenis pie. Yang pertama dia ada steel hedge pie. Steel hedge pie. Dia ada steel pipe pie. Kemudian dia ada precast concrete pie. Dan juga dia ada wood pie. Okey, material pie ni biasanya daripada timber, daripada kayu, yang mana kayu bakau lah biasanya. Kayu bakau ni dia biasanya dia boleh tahan dari segi pressure dan juga submersion lah. Bila semakin lama kita rendam bakau tu, semakin kuat. Semakin lama dia duduk dalam air, semakin kuat dia punya kekuatan. Itu adalah jenis kayu bakau lah. Manakala steel dia ada hedge pie, ada ataupun pipe pie, yang mana jenis ini biasanya senang berkarat. Okey, untuk lebih ekonomik adalah RC pie ataupun reinforced concrete pie. Concrete pie dia tidak akan berlakunya corrosion dan lebih ekonomik. So yang mana concrete pie ni kita boleh buat dekat site cast, kita boleh buat dekat site ataupun precast. Okey, ataupun kita order daripada kilang. Okey, ini adalah contoh pie driver yang dekat dalam air lah. Dekat dalam air, so kita perlu menggunakan ship ni, kapal ni, untuk bawa crane untuk angkat dia punya jetting of the pie kat sini. Mesin ni dia boleh jet pie ni masuk ke dalam tanah. Ini kita panggil pie driven. Okey. So deep foundation, okay, dia ada caption dan juga pie, right? Okay, caption ini reach down through layer of unsatisfactory soil until it reach satisfactory bearing soil strata. Okay, untuk caption ini kita akan masukkan caption ke dalam tanah melalui kawasan tanah yang tidak kuat sehinggalah ke kawasan yang lebih kuat dia punya bearing kapasitinya. Okey, manakala untuk pie okay, is driven into the earth rather than drilled and poured. So yang untuk pie ni biasanya kita akan driven lah, dengan kita menggunakan machine piling, kita akan masukkan pie ke dalam tanah.
Okey, yang mana dia ada dua, iaitu end bearing dan juga friction bearing. Yang ini adalah contoh end bearing yang mana kita akan tanam pipe itu sehingga kita menjumpai kawasan yang lebih kuat lah. Yang mana kita akan check lah dekat pipe tu, biasa dia akan bilang, dia akan rekod dia punya bilangan hentakan hammer kepada pipe tersebut. Sekiranya dia dah jumpa pada lapisan yang lebih keras, so dia panggil set pipe lah kat situ. Pipe tadi bilangan yang tertentu lah untuk dalam setiap satu kaki berapakah bilangan hentakan untuk reach pada layer yang kuat lah. Sekiranya kita hentak juga, apabila kita dah capai pada layer yang kuat, kita hentak juga, apa akan berlaku? Pipe itu akan crack lah, disebabkan oleh hammer tu. Okey, sebab apabila kita sampai pada kawasan yang lebih keras, kekuatan pipe itu bergantung kepada structure pipe tadi lah, bergantung kepada jenis pipe tadi, ataupun bergantung kepada diameter pipe tadi. Okey, friction pipe pula dia akan tidak akan reach pada layer yang kuat lah. Sebab dia akan kekuatan ini bergantung kepada friction di antara skin pipe tadi dengan tanah. Skin pipe dengan tanah. Kekuatan itu bergantung kepada friction di antara pipe dan juga tanah. So sebab itulah dia tidak rest pada layer yang kuat. Okey, jadi yang ini kita panggil dia sebagai friction pipe. Okey, jadi pipe itu setelah kita tanam pipe tadi, so kita kena uji pipe tersebut dengan menggunakan pilot test. Pilot test ni kita akan uji, kita akan pilih kawasan yang kritikal. So kita akan ujilah pipe kat situ, kekuatan pipe tersebut, whether pipe ini boleh menampung beban ataupun tidak. Yang mana beban itu kita akan tengok beban untuk single pipe lah, ataupun walking load untuk kawasan untuk pipe tersebut boleh menampung ataupun tidak lah. Maknanya kat sini dia akan check lah dari segi ultimate bearing capacity dan juga allowable bearing capacity. Dia akan check supaya pipe ini boleh menampung load yang sepatutnya. Jadi kita perlu menggunakan pilot test. Pilot test inilah macam inilah. Dia ada, kalau kita tengok sini ada batu batu. Okey, satu blok ni ada berat dia lah. Saya pun tak ingat berapa. Okey, jadi ini batu ni tujuannya adalah untuk menahan jet. Ini adalah dia punya jet. Jet ini akan jet pipe ni ke dalam tanah. Okey, ini dia punya load cell dia lah. Load cell ni kita akan jet dengan kita akan apply load dengan menggunakan load cell ini. Menggunakan jet ini, di mana kita boleh measure dia punya kekuatan berapa kita apply tu. So kita akan tengok dari segi settlement untuk pipe tersebut lah. Yang mana kat sini nampak, kat sini dia ada dia hujung tu, dekat hujung sini dia akan ada dia punya dial gauge untuk mengukur settlement of the pipe akibat daripada application of the load di tengah-tengah pipe tersebut. Okey, setelah itu, setelah kita dah driven pipe, ini contoh RC pipe lah. Okey, sebab kita dah driven pipe masuk ke dalam, ini dia punya contoh group pipe. So kita akan head, kita akan cutting of the pipe. Kita akan head pipe tersebut untuk kita buat pembinaan pipe cap. So kita akan masukkan formwork dan kita akan konkrit lah kat sini. Ini ada dia punya pembinaan pipe cap. So setelah siap pipe cap, so kita akan reinforcing bar extend up to tie into future concrete column. So kita akan keluarkan reinforcing bar ni untuk future concrete column lah, untuk kita connect dengan column. Okay, so ini seismic. Dia ada base isolator. Untuk bangunan yang tinggi biasanya dekat tiang itu dia akan pasang base isolator untuk absorb dia punya seismic lah. Okay, seismic load. Yang mana base isolator ni terdiri daripada beberapa komponen. Yang pertama, layer of steel and rubber. Dia ada steel, atas ni steel, bawah ni rubber. Dia ada layer of steel dan juga rubber lah. Kemudian ada lead core between two steel plate. Okay, yang mana dia boleh absorb the vibration daripada seismic ni.
Okey, ini with insulator. Kalau with insulator, okey, bangunan tersebut dia tidak akan efek kepada structure bangunan tersebut. Kalau without insulator, kemungkinan main structure untuk bangunan tersebut akan efek lah. Dia akan menyebabkan keretakan pada beam, kepada kolom dan sebagainya lah. Sebab itu fungsi base insulator ni lah. Ini untuk bangunan yang tinggi. Okey, jadi sekarang ni kita masuk kepada how to calculate the ultimate bearing ultimate capacity untuk single pi. Okey, jadi kita menggunakan method of static, iaitu pi driven. Kita menggunakan method of static, iaitu pi driven, yang mana untuk dalam method ini dia ada, ini dia punya formula lah. Okey, Q ultimate load mutamad ataupun Q ultimate sama dengan Q friction campur dengan Q tip. Okey, jadi kekuatan pi ini sebenarnya dia bergantung kepada friction di antara skin pi dengan tanah tadi. Itu pun dia akan generate dia punya kekuatan campur dengan hujung. Q tip ni adalah kekuatan daripada hujung. Sebab tu dari pi tadi dia ada friction dan juga end bearing. Okey, sebenarnya kedua-dua itu memberi sumbangan kekuatan kepada pi tadi. Jadi untuk kita menentukan Q ultimate, kekuatan mutamad sesuatu pi itu, kita perlu campur kedua-dua lah. Kekuatan daripada friction dan juga kekuatan daripada hujung pi tersebut. Okey, jadi ini adalah method of static. Okey, Q ultimate adalah ultimate at failure bearing capacity of a single pi. Okey, maknanya kat sini kekuatan paling maksimum. Kekuatan paling maksimum lah Q ultimate ini. Contohnya kalau katakan kita dapat Q ultimate ni 100. Okey, kalau pi tersebut dia punya kekuatan mutamadnya 100 kN. Okey, kalau kita apply 100.1, maknanya pi tersebut akan gagal. Sebab itu adalah kekuatan paling tinggi yang dia boleh tampung. Jadi sebab itulah kita kena ada Q allowable. Q allowable ni maknanya kita dah bahagikan dengan sensitivity factor supaya untuk mengelakkan daripada pergerakan yang tidak selamat kepada pi tersebut lah. Okey, itu adalah Q ultimate. Okey, manakala untuk friction, Q friction adalah bearing capacity finished by friction or adhesion between the solid and the side of the pi. Okey, ini adalah kekuatan ataupun bearing capacity di antara geseran di antara tanah dan juga pi lah. Manakala untuk Q-tip, bearing capacity finished by the sol just below the pi tip. Okey, ini adalah kekuatan yang terhasil daripada hujung pi tadi. Sebab pi itu mempunyai area pi tersebut ada area, dan daripada area itu dia akan generate kekuatan. Okey, kekuatan based on bearing capacity tanah pada kedalaman yang final depth lah. Okey, pada dia reach pada final depth, dan juga area of the pi tadi, dan juga jenis tanah pada kedalaman terakhir yang dia rest tadi akan menyumbang kekuatan kepada pi tersebut. Yang mana formula ini okey, jadi Q ultimate sama dengan F itu adalah unit skin friction kali dengan A surface. A surface ni maknanya skin area pi tadi. Okey, campur dengan Q ni adalah ultimate bearing capacity of sol at the tip. Okey, pada hujung, maknanya pada hujung pi tadi kita kena dapatkan dia punya ultimate bearing capacity pada hujung pi. Ni Q lah. A ni adalah keluasan hujung ataupun diameter pi tadi lah. Diameter pi, kita boleh dapatkan area of pi. Okey, alright, so ini adalah table 1. Okey, table 10.1. Okey, custom design load of pi. Okey, terzagi and pack. Okey, yang ni adalah type of the pi. Okey, yang ni adalah allowable load. Okey, untuk pi jenis kayu, biasanya dia punya allowable load dia 150 hingga 300.
Kalau composite 200 hingga 300, cast in place concrete 300 hingga 500 kilonewton. Okey, precast reinforced concrete, okey, dia ada steel pipe, concrete fill, okey, steel hitch section. So ini adalah dia punya allowable load based on jenis-jenis pie. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita akan untuk pie ini kita pecah kepada dua jenis. Okey, pie driven in sand dan juga pie driven in clay. Pertama sekali kita akan tengok macam mana untuk kita mengira pie in sand. Okey, pie driven in sand. Okey, untuk pie driven in sand dia ada method yang berbeza dengan in clay. Okey, jadi untuk subjek ini kita akan ajar hanya dua jenis itu, pie in sand dan juga pie in clay. Okey, jadi Q ultimate, okey, sama dengan F A surface campur dengan Q A tip. Okey, F A surface ini sama dengan ini. Okey, F A surface ini dia punya formula dia, iaitu circumference of pie. Okey, dia punya lilitan pi, okey, kalikan dengan area of PB diagram kali dengan K kali dengan tangent delta. Okey. Okey, di mana K ni adalah coefficient of lateral earth pressure di antara 0.6 hingga 1.25. Okey. Nilai yang terkecil digunakan untuk pasti kelodak dan nilai tertinggi digunakan untuk enapan yang lain. Okey, tangent delta sama dengan coefficient of friction between pi and pi material. Refer table 10.4. Yang ni jenis, okey, yang ni untuk coefficient of friction ini bergantung kepada jenis pi. Kalau konkrit ada nilai yang tersendiri, kalau kayu ada nilai yang tersendiri. So kita boleh refer table 10.4 ini. Okey, manakala untuk Q tip, okey, Q ni saja. Macam mana kita nak kira Q? Q ni sama dengan PV and NQ. NQ star. Okey, di mana PV ni adalah effective vertical pressure adjacent to pi tip. Manakala NQ, okey, star ni bearing capacity factor, kita boleh refer figure 10.2. Okey. Okey, untuk pi in sand ini kita perlu juga mengira dia punya critical depth, iaitu DC. Di mana DC ni, okey, DC untuk pasir longgar, okey, loose sand. Untuk loose sand dia punya formula DC nya 10D. Ni kena ingatlah Okey, manakala untuk pasir tumpat 20D. Okey, D itu adalah diameter of the pi. So kat sini variation of effective vertical overburden pressure, okey, of soil adjacent to a pi with depth. Okey, McCarthy 1977. So ini dia punya. Okey, jadi yang ini nanti awak kena lukis ni benda ni sebab kita nak kira dia punya area of PV. Okey, yang ni dia punya PV ni adalah effective vertical overburden pressure. Itu PV maksudnya Okey, PV itu adalah effective vertical overburden pressure. So critical depth ini kita boleh refer formula inilah 10D ataupun 20D. Kalau loose sand kita pakai 10D, kalau dense sand kita pakai 20D. So awak tentukan dahulu dia punya critical depth. Selepas daripada critical depth, kita akan assume PV itu constant. Okey, constant. PV assume constant below DC. So dia akan constant lah, kita akan assume dia punya untuk effective overburden pressure tadi akan constant below DC. Okey, di bawah critical depth ini. So kat sini adalah maximum of PV, iaitu overburden pressure gamma unit weight kali dengan depth DC. So ini adalah maximum PV. Okey, ini adalah table 10.4, iaitu coefficient of friction between sand and pi material. So dia ada, okey, ini dia punya, kita nak tentukan coefficient of friction ini. So dia ada, kalau jenis konkrit 0.45, tangent delta ni 0.45, kalau kayu 0.4. Okey, kita boleh refer kat sini lah. Okey, ini adalah bearing capacity factor untuk kita tentukan NQ star ni. Okey, so kita boleh refer table ini. So dekat sini based on nilai angle of internal friction atau phi ni.
So kita unjurkan. So biasa kita akan ambil range suggested for design ni. Kita akan ambil yang tengah-tengah lah. Okay, contohnya 35. Naik ke sini bersentuh pada garis tengah. So kita akan dapat nilai NQ tu 50. Okay, 50. So kita boleh calculate lah nanti. Alright. So okay, sekarang ni untuk PyDriver and Clay saya akan ajar pada video yang seterusnya. So sekarang ni kita akan tengok contoh pengiraan untuk PyDriver in Sen. Okey, kita pergi kepada example ini dekat awak punya modul volume 2. Okey, modul geoteknik volume 2, awak pergi pada muka surat 49. Okey. Example 2.1, okey. Kat sini. Okay, a concrete pipe is to be driven into the medium dense sand. Okay, medium dense sand to dense sand. Okay, kalau medium dense sand to dense sand maksudnya dia punya critical depth kita nak pakai formula apa? Kita pakai sebab dia dense sand ini kan. Dense sand, so kita akan pakai 20D 20D. Kan ada dua tadi. Critical depth dia ada dua jenis. Kalau loose sand 10D, kalau dense sand kita pakai 20D. So kena hati-hati, kena alert lah untuk yang ni Okey, yang ni kita tak akan bagi tahulah sama ada nak pakai 20D ataupun 10D. So biasa kita akan bentuk ayat macam ni lah. Okay, the pipe diameter is 30 cm and its embedded length is 750 cm. Okay, kedalaman pipe tadi 750 cm. Okay, soil condition are shown in figure 24. No groundwater was encountered and the groundwater table is not accepted to rise during the life of the structure. Find the pi axial capacity if the coefficient of lateral pressure, okay, K tadi, is assumed to be 0.95 and the factor of safety is 2. So dia dah bagi dah nilai K ni, iaitu coefficient of lateral pressure dia dah bagi K sama dengan, kita senaraikan dahulu nilai-nilai tu. K sama dengan 0.95. Okay, gamma dia bagi 20.1, V 38. Okay, tanah jenis medium dense to dense sand. Okay, kedalaman pi 750, diameter dia 30 cm. So pertama sekali untuk kita selesaikan soalan ini, jadi awak kena lukis dahulu diagram of the PV kat sini So kita akan lukis effective vertical pressure PV. Okey, kedalaman tadi 7.5 meter, kita convert dalam meter lah, senang 7.5 meter. So yang pertama sekali kita dapatkan dahulu nilai DC DC ni adalah critical depth. Okey, disebabkan oleh medium dense sand, jadi kita pakai 20D. 20 kali dengan 30 ni convert dalam meter 0.3 lah. Okey, 30 cm convert dalam meter jadi 0.3. 0.3 kali dengan 20, so kita dapat 6 meter. So kita dapatkan dahulu DC kat mana. Kemudian okey, untuk mendapatkan maksimum PV, iaitu gamma kali dengan DC. Okey, gamma tadi dia bagi 20.1 kN per meter cube, kalikan dengan DC 6, so kita dapat 120.6 kN per meter square. Jadi maksimum di sini adalah 120.6 kN per meter square. So kita akan buat segitiga lah, start daripada kosong sampai kat sini. Kemudian ingat tadi teori tadi, di bawah DC dia akan constant, dia punya vertical pressure tadi akan constant. Maknanya sampai pada hujung pi, dia punya nilai PV nya samalah, iaitu 120.6, sebab di bawah DC dia akan constant. Okey, jadi kita dah dapat bentuk segi, kita dapat segi 3 dan segi 4 lah, ataupun trapezium ini. Yang ni kita perlu mengira dia punya keluasan keluasan untuk ini. Okey, so awak kena kira lah dia punya keluasan ini. Okey, keluasan ni. Okey, sebab kita perlu dapatkan area of PV. Area of PV adalah kawasan yang berlorek ini. Okay, kita tengok kat sini dia punya solution. Yang pertama sekali dia dapatkan DC, iaitu 20 kali D
kali diameter iaitu 20 kali 0/3, kita dapat 6. Saya dah cerita tadi, kita ulang balik je. Kemudian Q ultimate, Q ultimate sama dengan F A surface campur dengan Q kali dengan A tip. F A surface sama dengan parameter pi, ukur lilit pi kali dengan PV area. PV area ni adalah inilah yang saya lorikkan ini. Area ini, kita kena dapatkan area ini, senang saja tu. Okey, jadi kemudian kali dengan K kali dengan tangent delta. K dan juga tangent delta dah diberi. So sekarang ni kita dapatkan dahulu pi circumference ataupun ukur lilit pi. Ukur lilit pi sama dengan pi d. Pi d ya. Pi d kita akan dapat ukur lilit pi tersebut, iaitu d dia 0.3. Okey. Pi kali dengan 0.3 kita dapat 0.94 meter. Ukur lilit pi tadi 0.94 meter. Okey, PV area kita akan kira area ini. Okey, yang pertama segitiga dahulu. 1/2. Area segitiga ni kita kira dahulu. Okey, 1/2. Right. Okey, 1/2 kali dengan 120 kali dengan 6. Kan kat sini. 1/2 kali dengan 120 kali dengan 6. Area kat sini lah. Okey, kita kira area yang segitiga ni dulu. Okey, macam nak kira area ni? Daripada kosong ke sini 6. Tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah 120. Jadi 1/2 kali dengan 6 kali dengan tinggi. Tingginya 120. 120.6. So kita dapat luas segitiga. Luas segi 4 ini campur dengan luas segi 4. 6 tolak dengan 7.5, 1.5. 1.5 kali dengan 120.6. Okey, sebab itulah dekat sini okey, 1/2 kali dengan 120 kali dengan 6 untuk segitiga kali dengan segi 4 itu campur dengan segi 4, 120.6 kali dengan 1.5. So kita dapat keluasan semua ini sama dengan 542.7 km/meter square. Jadi awak kena lukis dengan betul lah gambar rajah ni. Kalau salah ni salah lah areanya awak kira Ni mudah saja untuk yang pi ni, memang mudah. Saya suka jawab soalan yang untuk pi ni sebab dia lebih mudah Okey. Jadi 542.7 km/meter. Okey, kita dapat area of PV. So kita akan masukkan dalam formula untuk Q friction. So F is surface sama dengan ukur lilit pi tadi 0.94 kali dengan area of PV kali dengan K tadi sama dengan 0.95 kali dengan tangent delta iaitu 0.45. So kita dapat untuk friction untuk load ataupun kekuatan daripada friction itu sebanyak 218.08 kilonewton. Okey. Kemudian kita akan dapatkan pula kekuatan daripada hujung pada hujung pi tadi, iaitu Q tip. Okey, Q tip sama dengan Q tip kali dengan A untuk hujung pi tadi, Q tip kali dengan A. Okey, untuk hujung ni Q kali dengan A tip Q kali dengan A tip. So Q sama dengan apa? So Q sama dengan PV kali dengan NQ. Okey, PV ni nak ambil kat mana? Okey, PV ni kita kena ambil pada hujung pi. Okey, PV, nilai of PV ni adalah vertical pressure PV. Pada hujung pi kat mana? Hujung pada 7.5. Berapa nilai dia? Pada hujung, iaitu 120.6. Ini adalah PV PV pada hujung pi. Bukan yang atas ni, walaupun nilai yang sama, tapi salah sebenarnya kita kena ambil yang di bawah. Yang di bawah ini adalah 120.6. Okey, itu adalah PV. Okey, 120.6. Okey. Okey, ataupun ni lah, samalah 20.1 kali dengan 6 ni sama dengan 120.6 lah. Kali dengan NQ. NQ star ni macam nak dapat? Kita kena cari NQ star ni dekat gambar rajah. Gambar rajah yang ini. Okey. So tadi dia punya friction angle 38.
Okey. 38. Draw line. Okey, 38. So sebab tu kita dapat 80 ni, nampak? Okey, kita ambil yang tengah-tengah ni tengah-tengah range ni. Okey. Alright. Okey, jadi 38 prediction angle sentuh pada range suggested for design sebab kita nak design. So kita akan dah sentuh kat sini tengah-tengah ni, kita akan pergi ke sini pada paksi Y. So paksi Y kita dapat N star Q 80. Okey, 80. So kita masukkan lah. Okey, kita masukkan. So sebab itulah kita dapat di sini 80 N Q star ni 80. So kalilah 120.6 kali dengan 80, kita dapat 9648 km per meter square. Okey, jadi faham kat situ. Kemudian kita dah kira area hujung pi tadi, iaitu area sama dengan pi D kuasa 2 bagi 4. So pi kali dengan D tadi kuasa 3 kuasa 2 bagi 4. So kita dapat 0.07. Q tip sama dengan 9648 kali dengan area, itu 0.07. So kita dapat kekuatan pada hujung pi itu lebih besar lagi daripada friction. Betul lah kan? Dekat hujung lebih besar lah. Sebab semakin dalam pi itu ditanam, semakin tinggilah dia punya kekuatannya. Okey, jadi kat sini untuk kekuatan hujung pi sebanyak 675.36 kN. Alright. Okey, jadi Q ultimate kita campurlah daripada friction campur dengan hujung. Okey, yang hujung ini hujung 675.36 campur dengan friction itu 218.08. So kita dapat 893.44 kN kekuatan untuk pi tersebut. Jadi Q design, Q ultimate bahagi dengan safety factor. So kita bahagi dua lah. So maknanya kekuatan untuk design kita kena pastikan load yang diterima oleh pi tersebut sebanyak 446.72 kN. Ini adalah untuk memastikan pi tadi selamat daripada pergerakan. Okey. Okey, selamat daripada apa-apa pergerakan yang tidak selamat lah. Okey. Okey, sebab dia punya pi ni kita anggap dia dua kali ganda boleh tampung. Okey. Jadi apabila dia lebih sikit pun tidak ada masalah. Okey. Okey, kita pergi kepada example yang kedua. Okey, example yang terakhir untuk pi in sand. Yang ini ada kesan air. Jadi sama dia punya tu, the same condition as in example 2.1 except the groundwater is located 300 cm below the ground surface. Find the phi axial capacity if K is 0.95 and factor safety is 2. So sekarang ni kita kena kira dahulu dia punya macam biasa. Cuma yang ini kawasannya ada effect of groundwater table. Groundwater table pada 3 meter daripada permukaan tanah. Okey, macam biasa, step macam biasa, kita kena dapatkan dahulu dia punya DC, critical depth, iaitu 20 kali dengan D. So kita dapat 6 meter. So kita dapatkan dah yang pertama Q ultimate. Okay, Q ultimate sama dengan FA surface campur dengan QA tip. So FA surface sama dengan pi circumference kali dengan pi area kali dengan K kali dengan tangent phi. Okay, calculate of the overburden pressure P. So kat sini dia ada untuk calculate of overburden pressure P ni, kita kena buat dekat sini. Okey, pada 3 meter dia ada air. Jadi gamma kali dengan D. Okey, unit weight of soil kali dengan D sedalam 3 meter. So kita dapat 60.3. Manakala 6 hingga 7.5 iaitu 60. Kita ambil atas ni, atas ni sebab dekat bawah ni dia akan support yang atas. Okey, jadi 60 campur dengan 6 hingga 7 ini. 6 hingga 7 berapa? Dia punya tu 6 hingga 7.5 Okey. Jadi 3 kali 3.
Okey, tak apa. Kat sini 3 kali dengan 20.1 tolak dengan 9.81. So kita dapat 91.17 km/m². Okey, jadi saya lebih suka kat sini. Okey, kalau saya nak selesaikan masalah ini, saya lebih suka kita lukis sahaja yang ini. So saya rasa boleh buat step yang sama. Saya suka lukis dahulu ini baru kita calculate. Okey, kita lukis dahulu baru kita calculate, lagi senang faham. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, sekarang ni kita lukis dahulu keadaannya. Air ni pada 3 meter daripada bawah, daripada atas. Okey. Okey, jadi parameter kita senaraikan kat sini. K 0.95, gamma 20.1, V 30. Jadi kita lukis dahulu yang ni PV. Macam nak lukis PV? Yang pertama kita kena kira DC dahulu, iaitu 6 meter kat sini. Okey, 3 meter kat sini ada air. Okey. Jadi kita kira dahulu berapakah vertical pressure pada sebelum ada air ni. Jadi 60 ini sama dengan iaitu unit weight kali dengan D lah. Kali dengan D Okey, jadi unit weight dia 20.1. Okey, 20.1 kali dengan 3. Sebab sini 3 meter. Kat sini 3 meter. Alright. So kita dapat 3 kali dengan 20.1, kita dapat 60.3. Okey, dekat sini pula macam kita nak dapatkan point di sini. Okey, point dekat sini dia start daripada sini lah. Start daripada sini lah. 3 meter di sini. Okey, 3 meter daripada sini ke DC ini. Okey, daripada ke DC ni, okey, di bawah DC kita anggap dia constant. Okey. Jadi kita kena kira yang di sini. Okey, yang di sini sebab dia ada pengaruh air. Okey. Jadi dekat kuasa ini sama dengan 3 kali dengan unit weight of gamma tadi 20.1 tolak dengan 9.81. Kenapa tolak dengan 9.81? Sebab dekat sini ada air kan. So 3 kali dengan 20.1 tolak 9.81. So kita dapat di kawasan sini saja. Okey. Jadi untuk dapatkan pressure kat sini, kita kena campur yang atas ni. 60.3 campur dengan 3 kali dengan 20.1 tolak dengan 9.81. So kita dapat 91.17. Kat sini adalah kita dapat 91.17 kilonewton per meter square. Okey. Faham tak macam mana nak kira yang ini dekat sini? So, dekat di bawah DC kita akan anggap dia constant. Jadi dia akan samalah. Ni atas dan juga bawah ni dia akan sama. Sebab di bawah daripada DC dia punya vertical pressure tu dia akan jadi constant. So sebab itulah dekat sini dia kira macam ni. Okey, dekat 3 meter, okey 20 kali dengan 3. Okey, kemudian 6 hingga ni dia buat, okey, yang ini dia carry lah. 60 campur dengan 3 kali dengan 20.1 tolak dengan 9.81. So dapat 91. Faham tak tadi kenapa? Okey, jadi saya terangkan tadi. Mana kita kira yang atas ni yang tidak ada air, kita darablah gamma kali dengan D. So kita dapat 60.3. So yang bawah ini yang ada air ni 3 meter jaraknya kan, daripada sini ke sini 3 meter. Okey, 3 meter kali dengan gamma tolak dengan gamma water. So kena campur dengan atas ni sebab yang bawah ni dia akan maknanya dia akan menerima berat juga daripada atas ni. Dia kena campur lah. Ini campur dengan ini, so akan dapat kekuatan di sini. Okey, pressure kat sini ya. Alright. Okey, rasanya dah faham kat situ. So jadi apabila kita dah ada gambar rajah ini, kita bolehlah kira dia punya area. Area yang ini semua sekali ni. Ni kita panggil area of PV. Okey, jadi sekarang ni kita akan calculate dulu dia punya area of PV. So kita calculate yang pertama, segitiga pertama ini 1/2 60 kali dengan 3. So 60 ni tinggi dia, ni dia punya kedalaman ni 3. Okey, 1/2 3 kali dengan 60.3. So kita dapat keluasan untuk yang ini untuk yang segitiga ni. Kemudian yang kedua ni adalah trapezium. Okey, trapezium 1/2 kali dengan 60.3 campur dengan 19.17 kali dengan 3. Panjang ini 3 daripada sini ke sini.
So kita dapat inilah. Okey. Yang ni. Kemudian segi 4 campur dengan 91.17 kali dengan 1.5 kat sini. So kita dapat keluasan untuk yang ini, keluasan of PV ni sama dengan 454.1 kN per meter square. Okey, apabila dah dapat luas tu, boleh calculate lah kan? Dah boleh calculate lah. So, okey, jadi untuk FA surface, okey, ini dia punya ukur lilit untuk pi tadi. Ukur lilit sama dengan pi d ukur lilit sama dengan pi d, iaitu pi kali dengan 0.3 kita dapat 0.94. okey, ukur lilit 0.94 kali dengan area of PV, yang ni 4.1 kN per meter square kali dengan K, okey, coefficient of lateral pressure iaitu 0.95 kali dengan tangent delta. Tangent delta ni adalah dia punya coefficient of friction. Okey, friction mengikut jenis pi lah. Kalau 0.45 ini adalah untuk pi jenis konkrit. Okey. So kita dapat untuk FA surface ini dapat 180.5 kN. Okey. FA surface ini adalah untuk friction untuk friction. So manakala untuk end bearing, untuk Q tip, untuk Q kali dengan A tip, okey, Q ni sama dengan apa? PV kali dengan NQ. PV ni nak dapat mana? PV ni kita perlu ambil yang paling bawah, iaitu 91.17. PV tu adalah vertical pressure. Kita kena ambil nilai yang paling bawah sebab ini adalah untuk tip. Tip ni hujung, okey. Jadi paling bawahnya 91.7 kali dengan NQ. NQ 80 ni kita dapat daripada figure tadilah. Okey. Daripada mana? Daripada yang ini tadi. So based on pressure angle, awak kena refer yang benda ni. Based on pressure angle 38 menunjukkan pada range suggested for design. So kita akan dapat kat sini 80. NQ ni 80. Alright, so dah dapat 80 tadi, kalikan dengan PV. 80 kali dengan PV, so kita dapat 7293.6 kN per meter square. Manakala kita dapatkan area of tip, so pi d kuasa 2/4. Okay, pi d tadi kuasa 3, kuasa 2 bagi 4, so dapat kuasa 0.07 meter kuasa 2. So Q kali dengan A, so Q tadi 7292.6 kali dengan A itu 0.07, so kita dapat 510.55 kN. Okey, ini adalah Q daripada hujung. Okey, kekuatan daripada hujung pi iaitu 510.55 kN. Okey, untuk Q ultimate kena campurlah friction dengan hujung. Okey, friction 182.5 campur dengan kekuatan hujung iaitu 510.55, so kita dapat 693.15 kN. So untuk Q design, Q ultimate bahagi dengan 2. 2 ni diberilah safety factor tadi. Okey, jadi kita dapat Q design sebanyak 346.58 kN. So itu adalah dia punya Q design untuk pi tersebut. Jadi selesailah untuk bagaimana untuk kita mengira pi in cent. Jadi untuk pi in clay saya akan buat untuk video yang next. Jadi untuk ini setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.